Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah wa la ilaha illallah. إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأولياء. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك صراط الذين. Pertama-tama ucapkan terima kasih kerana menjemput saya datang ke sini. Seorang yang tak begitu pandai dalam keilmuan, tetapi memandangkan benda yang baik. InsyaAllah sama-sama kita berkongsi. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita diberi rahmat oleh Allah, dapat datang ke masjid tiap-tiap minggu. Satu benda yang sangat baik, insya-Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dipahamkan masjid ni banyak pengajian, tiap minggu ada. Alhamdulillah, tadi pun dah mengaji dah tadi ni. Kemudian sampai pukul 10.30 dah. Tapi mudah-mudahan minta maaf, tolong ubah AGJ 1502. AGJ 1502. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang kita dalam majlis ilmu ini. Cuma sebagai menyambung kuliah kita, iaitulah ingin saya bacakan sikit berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah, innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitan fil bahri, innal ulama warasatul anbiya. Nabi kita bersabda, sesiapa yang berjalan, katakan satu jalan kepada menuntut ilmu, nasihat salakallahu bihi, memperjalanan oleh Allah dengan dia, akan jalan ke syurga. Dengan mana Allah permudahkan jalan ke syurga.
Sesiapa yang berjalan mana jalan yang jauh, jalan yang dekat, Allah akan permudahkan jalan ke syurga. Dengan amat menghuraikan, Allah memberikan taufik dan hidayah hingga dapat kita beramal dengan dia, dan asbabnya mudah menuju ke syurga. Itu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hinggakan sesungguhnya orang yang alim itu minta ampun baginya oleh mereka yang di langit dan mereka yang di bumi, sehinggakan ikan-ikan dalam laut kesemua memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang orang alim tadi ni. Di sisi kemuliaannya sebabkan ilmuannya, ikan-ikan di laut, di sungai akan semua minta ampun kepada orang alim tersebut. Innal ulama warasatul anbiya. Alim ulama itu adalah pusaka para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan hadis yang lain Nabi kita bersabda, wa an Abi Dzarrin annahu qala alaihi salatu wassalam, ya Aba Dzarrin la an taghlu wa fata'allama baban min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin wa la an taghlu wa fata'allama baban min al-ilmi 'amila bihi aw lam ya'mal khairun laka min an tusalliya alfa raka'atin. Saja sebut hadis ini, mudah-mudahan kita merasai boleh dalam keadaan tenang walaupun makan masa yang panjang, sebab tidak dihampakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis kita, dalam masa kita dalam majlis ilmu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, hai Abu Dzar, sesungguhnya engkau berpagi-pagi, pagi, petang, tak apalah, maka engkau belajar satu bab punya ilmu, bab akidahnya, bab wujudnya, bab qidamnya, bab bersucinya, apa-apa juga bab, lebih baik daripada engkau sembahyang 100 rakaat. Nak kita sembahyang 1 rakaat tak mampu, nak sembahyang 1 rakaat tak mampu, kita hadir dengan ilmu dengan satu bab, lebih baik kita sembahyang 100 rakaat sembahyang sunat. Nabi kita sambung lagi, sesungguhnya engkau berpagi-pagi engkau belajar satu bab punya ilmu, engkau amal dengan dia atau belum engkau amalkan dengan dia, lebih baik bagi engkau daripada engkau sembahyang 1000 rakaat. Lagi-lagi tak boleh, kita tak mampu nak buat 1000 rakaat. Macam Syekh Malik bin Dinar mampu buat 1000 rakaat setiap malam. 1000 rakaat setiap malam mampu buat. Sampai subuh sembahyang 1000 rakaat. Kita tak mampu nak buat 1000 rakaat. Mungkin 2 rakaat kita mampu. Itu pun kadang-kadang seminggu sekali 2 rakaat. Kadang-kadang 2 minggu sekali. Nak cerita kata kita tak mampu nak buat banyak-banyak. Sebab apa tak mampu? Sebab iman kita tadi ni. Bila iman yang tinggi sampai 1000, 2000 boleh buat. Kalau imannya rendah, macam-macam kita tak mampu, menandakan iman kita sangat rendah. 2 rakaat yang kita buat mampu 2 rakaat. Itu pun kadang-kadang kita buat, kadang-kadang tidak. Tapi untuk mendapatkan ganjaran, kita hadir majlis ilmu, mana-mana bab yang kita mengaji, tak kiralah bab tauhid ke, bab fiqh ke, bab tafsir ke, apa-apa juga, bab akhlak ke, bab tasawuf ke, lebih baik mereka amalkan dengan ataupun belum, lebih baik daripada engkau sembahyang 1000 rakaat. Banyaknya itu yang kita panggil ganjaran yang Allah janjikan melalui iridah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau di antara hadis Nabi satu. Hadis yang Nabi kita sebut, Nabi bersabda, man jalasa 'inda al-'alim sa'atain aw akala min ma'ahu luqmatain
aw sami'a minhu kalimatain aw masya minhu khutwatain a'tahu Allah jannatain kullu jannatin mislu dunya marratain. Nabi kita bersabda, banyak hadis Nabi ini menggambarkan kelebihan ilmu itu. Sesiapa yang duduk si orang alim sa'atain, 2 ketika, au akala ma'ahu luqmatain, ataupun dia makan bersama orang alim 2 suap, makan setalam, au sami'a minhu kalimatain, atau dengar daripada 2 patah perkataan, au masya ma'ahu khutwatain, jalan suatu orang alim 2 langkah, Allah beri akan dia 2 syurga. Allah akan beri akan 2 syurga. Kullu jannatin mislu dunya marratain. Satu dunia itu, satu syurga itu seumpama 2 kali dunia. Seumpama dunia 2 kali ganda. Seumpama dunia 2 kali ganda. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saja sebut hadis ini, semoga kita mendapatkan semangat mengekalkan ilmu di tiap-tiap ketika. Itu tujuannya. Satu lagi hadis Nabi yang lain, Nabi kita bersabda, man sallas salata ma'al jama'ah, subuh dan umpamanya, wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bihi atahu Allah ta'ala sittata asya. Nabi kita bersabda, sesiapa yang sembahyang berjamaah, sembahyang subuh ke, isya ke, maghrib, zuhur ke, asar, tak apalah, main jamaah. Lepas tu dia duduk dalam halaqah ilmu, kemudian dia dengar kalam-kalam Allah, Quran ke, hadis ke, kitab ulama, dan dia amalkan dengan dia, pasti Allah beri akan dia 6 kelebihan. 6 kelebihan Allah beri. Apa dia? Yang pertama, rizqu minal halal. Allah rezekikan akan dia daripada rezeki yang halal. Allah mudahkan rezeki yang halal. Kalau berniaga, makin hari makin maju, apa buat urusan apa pun, Allah mudahkan urusannya dalam di pihak rezeki yang halal. Jadi mudah. Yang kedua, wa yanju min azabil qabri, dan lepas daripada azab kubur. Orang-orang yang macam tadi lepas daripada azab kubur. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyaminih, diberikan suratan amalnya di sebelah kanan. Siapa dapat surat balik kanan, ahli syurga. Kalau kita lazim dengan ilmu, insya-Allah kita dapat surat balik kanan. Itu yang ketiga, diberikan suratan amal daripada amal kita ni, daripada kita balik sampai kita mati, dicatat oleh malaikat kiraman katibin. Belik kanan tu catat segala kebajikan kita. Belik kiri dia catat segala maksiat yang kita buat, catat segala kejahatan yang kita buat. Jadi nak dapat surat balik kanan ni, rajin datang majlis ilmu, insya-Allah kita selamat di alam akhirat. Yang keempat, wa yumarru 'ala sirat kal barqil khatis, kal barqil khatif, dilalukan orang tersebut di atas titik sirat seperti kilat yang menyambar. Titik ni kita sedia maklum, titik ni panjang, titik ni panjang mana? 3000 tahun panjangnya. Lebih tajam dari pisau cukur rambut dia. Titik tu 3000 tahun panjangnya. Tajam dia lebih tajam daripada pedang yang tajam. Macam mana pisau cukur tu tajamnya.
Titi itu bukan dia betul lah. Titi dia banyak. Mula-mula tu dia macam tu. Nak kata 1000 tahun. Kalau lepas tu lepaslah. Di lepas tu syurga. Turun bukit 1000 tahun. Sama 1000 tahun. Lepas 3000 tahun tu boleh dapat syurga. Boleh tak? Allah alam. Tapi insya-Allah kalau kita lazim dunia ilmu, insya-Allah kita akan selamat lalu seperti tikilat yang menyambar. Tu. Kalau kita fikir macam tak ada rahmat Allah, susah kita panggil. Tapi kalau kita lazim dunia ilmu, insya-Allah lalu titi hak jauh tadi ni tikilat yang menyambar. Kita lalu kita lazim, insya-Allah kita selamat. Panjang 30 tahun ni. Itulah asbab. Kita kena buat asbab. Kemudian yang kelima, wa yuhsyaru ma'an nabiyyin, dan dihimpunkan orang tersebut, sesiapa tadi ni, tentang ilmu tadi, bersama dengan para nabi-nabi, dan membina oleh Allah baginya satu mahligai dalam syurga daripada permata yakut yang merah, yang mana mahligai itu 40 pintu. Allah beri orang-orang yang lazim ilmu tadi, selepas dia berjamaah, Allah beri 6 kelebihan. Yang ke-6-nya itulah Allah himpun bersama dengan para nabi-nabi. Itu yang kelima tu. Mungkin bilangan silap. Yang ke-6 ialah Allah binakan baginya satu mahligai dalam syurga daripada permata yakut yang merah, yang bagi mahligai itu 40 pintu. Atau di antara kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu telah dia berjamaah. Oleh itu kita lazimlah ilmu. Kita azam di hati, kita akan menuntut ilmu di tiap-tiap masa. Mudah-mudahan kita dapat tergulung dalam gulungan orang-orang mendapat 6 kelebihan tadi ni. Atau kita panggil cerita hak mula-mula tu. Mudah-mudahan kita lazimkan diri, ajak diri kita, keluarga kita semuanya melazimi ilmu di mana tempat pun tidak jadi masalah. Cuma nak sambung lagi ni, cerita bab lain pula sikit. Berkenaan dengan hadis Nabi juga. Tak cerita tentang ilmu, baru nak masuk berkenaan dengan ilmu. Tadi punya ilmu juga. Itulah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, ini benda yang penting-penting. Kita hidup dunia ni macam ni lah. Cari sebab mudah-mudahan kita mendapat keselamatan di hari akhirat. Sebab kita ni mesti bertemu dengan Allah ni, mesti kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa mesti merasai mati sekali. Bila kita wajib merasai, kita buat sebab untuk mendapat keselamatan di alam akhirat. Bagi kita tengok sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia dengan hadis ni pun sebagai ulangan dan sebagai peringatan kepada kita semua. Yang pertama, Nabi kita bersabda, sab'atun yuzillihumullahu yawmal qiyamah yawma la zilla illa zilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a ala zalik wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha,
hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita selalu dengar hadis ni cuma sebagai tazkirah, peringatan, sebab kita suka lupa. Baiklah. Yang pertamanya, Nabi kita bersabda, sab'atun yuzilluhumullah yaumal qiyamah yauma la zilla illa zilluh. Nabi kita 7 golongan yang akan meneduh oleh Allah di hari kiamat, pada hari yang tidak teduh melainkan teduh arasy Allah Subhanahu wa taala. Hari itu matahari sejengkal dengan kepala. Di pada mahsyar besok matahari sejengkal dengan kepala kita. Panas ni tak kira lah panas tadi. La ni matahari duduk di mana? La ni matahari duduk di langit yang keempat. Itu pun panas dah, kita panggil tak tahan dah. Panas dah. Besok matahari sejengkal dengan kepala. Meneduhkan, akan nak teduh, dapat teduhkan daripada panas itu, setengah daripadanya, iaitulah 7 golongan ni. 7 golongan ni insya-Allah Allah berikan tempat berteduh di bawah bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, kita tengok kalau kita boleh jadi yang pertamanya imamun adilun. Yang pertama raja yang adil. Kita tak jadi raja, tak ada ampuan. Kita tak ada dah ni. Kita tengok yang lainnya pula. Raja yang adil. Adil dengan makna pemerintahan yang melaksanakan akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi raja tersebut, pemerintahan tersebut, dia akan dapat teduh di bawah bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada habuan dah. Bab raja ni tak ada habuan dah. Kita tengok yang lain. Kalau kita ada dapat berusaha di pihak-pihak yang lain. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla. Yang kedua, seorang pemuda ataupun pemudi, tak apalah, yang jadi ia dalam ibadah pada Allah. Daripada kecil dia, muda sampai kepada tua dia, sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada laki-laki atau perempuan, samalah. Sebab apa? Nabi sebut pemuda ni yang hidupnya beribadah pada Allah, sama ada laki-laki atau perempuan. Sebab payah bila orang muda ni, laki-laki perempuan, payah untuk dekat diri dengan Allah. Sebab muda, payah. Tapi mana-mana pemuda, laki-laki atau perempuan, dapat melawan kehendak nafsunya, dapat beribadah pada Allah berbagai-bagai, yang tentang ilmunya ataupun ibadah yang lain, dengan Qurannya, dengan pengajiannya, dengan jamaahnya dan umpamanya, dia dapat menyak pada muda sampai pada tua, sampai dia mati. Pemuda yang macam tu dapat berteduh di bawah bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini pun kalau kita kata, kalau kita daripada muda tu sampai sekarang, kita dapat buat macam tadi, kita dapat berpeluang dapat berteduh di bawah yang bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita kata muda dulu tak dan kita panggil, kita tak sempat buat macam tu, kita tengok yang lain pula. Kalau kita ada masuk habuan satu daripada yang 7 tadi ni, tak apalah. Yang ketiga, mungkin yang ketiga kita boleh, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan laki-laki yang mana hatinya bergantung dengan masjid, seperti mana bergantungnya lampu bergantung lampu di masjid. Lampu tergantung di masjid, tak lekang-lekang. Maksudnya hati laki-laki tersebut, laki-laki atau perempuan, sentiasa ingat kat masjid,
seperti lampu yang lekat di masjid tadi ni. Dia tak ke mana-mana dah. Keluar masjid, nak pergi masjid pula. Lepas zuhur, nak pergi asar pula. Lepas asar, maghrib pula. Lepas maghrib, isya pula. Lepas isya, subuh pula. Duk ingat kat masjid. Lepas mengaji, nak mengaji pula. Lepas mengaji pula. Itu dia panggil hati bergantung kepada masjid. Hati dia bergantung pada masjid. Itu nama setengah daripada kelebihan orang-orang yang lazim ke masjid ni. Jadi lazim masjid ni kita panggil banyaklah kelebihan dia. Banyak lagi lah. Tengok Nabi kata, Nabi sebut di hari kiamat besok. Di hari kiamat besok ni dihimpunkan oleh Allah akan satu puak yang mana muka mereka itu seperti mana bintang-bintang. Maka kata malaikat, apakah amal kamu? Muka macam cahaya macam mana? Macam bintang-bintang purnama. Malaikat tanya, apa amal kamu dalam dunia dulu? Mereka kata, kami dalam dunia dulu bila dengar azan, kami bangun, bersuci dan ambil wuduk, dan kami tak sibuk dengan yang lain dah. Tak sibuk yang lain dah. Dengan azan tu cepat-cepat pergi wuduk, ambil wuduk, mandi, kami berhentilah kerja-kerja lain. Masak pun berhenti, kerja pun berhenti, semua berhenti dah. Terus ke masjid, di tempat-tempat salat. Muka mereka seperti mana bintang-bintang di langit, wajahnya berseri-seri. Satu golongan lagi, muka mereka seperti mana bulan, seperti mana bulan. Malaikat kata, apa amal kamu dalam dunia dulu? Kata mereka, kami dalam dunia dulu ambil wuduk bulan azan lagi. Di waktu tak masuk lagi kami wuduk dah. Muka mereka seperti mana bulan, lebih cerah daripada bintang tadi ni. Kita cuba-cuba usaha macam tu. Baik, lebih baik lagi, baik, lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, satu golongan lagi, muka mereka seperti mana? Seperti matahari, lebih cerah daripada bulan lagi. Malaikat tanya, apa amal kamu dalam dunia dulu? Mereka jawab, kami dalam dunia dulu, kami dengar azan, kami duduk di masjid dah. Tu duduk masjid dengar azan tu, kami sedang berada di masjid dah. Wajah mereka seperti mana cerahnya, seperti mana matahari. Itu di antara kelebihannya. Oleh itu kita berusaha sikit demi sikit. Cuba kita usaha. Mula-mula macam tadi, lebih awal lagi. Mudah-mudahan kita dapat selamat, bahagia di alam akhirat. Itu di antara kelebihannya. Baiklah, sambungan lagi. Warajulani tahabba fillah ijtama'a ala zalik wa tafarraqa alaihi. Warajulun da'atuhu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan yang pertama imam yang adil, yang kedua pemuda, yang ketiga laki-laki yang gantung kat masjid, ingat hati sentiasa masjid. Yang keempat, dua laki-laki yang berkasih-kasih kedua-duanya fillah, menuntut keredaan Allah, tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Mereka bersama kerana demikian itu, kerana Allah, dan mereka berpisah kerana demikian itu. Pisah macam mana? Pisah dengan makna mereka meninggal dunia, sedangkan kasihnya kerana Allah semenjak daripada hidup sampai kepada mati. Niat macam tu. Tidak ada niat-niat yang lain. Setengah-setengah orang bersahabat tu kerana tujuan yang lain, dengan tujuan yang lain. Kawan kita ada kebun durian, kita kawan kat dia sebab dia dapat ada kebun durian banyak, mudah-mudahan dia bagi sikit. Niat tu tidak kita panggil tidak kerana Allah. Sahabat ni kita memandangkan kena pantas Allah.
bersaudara tadi ni, tidak niat-niat yang lain. Kadang-kadang niat macam-macam tak lah, atau nama niat yang tidak mendapat berteduh di bawah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, warajulun na'atuhu imra'atun, satu laki-laki yang menyeru akan dia, yang mengajak akan dia oleh perempuan yang cantik, yang ada kedudukan, yang cantiknya, yang ada kedudukannya, zatu mansibin wa jamalin, ada kedudukannya, ada kecantikannya. Maka dia berkata, laki-laki atau perempuan, samalah, laki-laki ajak atau perempuan ajak, maka berkata ia, inni akhafullah. Ajak apa tu? Ajak melakukan buat kejahatan, melakukan benda yang buruk, melakukan perzinaan. Apa kata dia? Inni akhafullah, aku takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata tu dengan lidahnya atau dengan hatinya, supaya dia dapat meninggal dari perbuatan yang buruk tadi ni. Aku takut pada Allah, kata dia. Sama kata dengan lidah atau kata dengan hati. Dia tidak terpengaruh dengan ajakan tadi. Laki-laki perempuan ajak, kalau perempuan laki-laki ajak, tapi dia tidak mengikutkan dorongan ajakan tadi ni. Laki-laki tersebut atau perempuan tersebut yang dapat berteduh di bawah yang arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, dan laki-laki yang bersedekah dengan sedekah sunat, dengan sedekah yang sunat, sedekah sunat, fa akhfaha, maka menyembunyi akan sedekah itu hingga tidak mengetahui oleh kirinya, oleh tangan kirinya, apa yang sedekahkan oleh tangan kanannya. Sekiranya balik kanan tu manusia tak tahu apa yang disedekah oleh tangan kiri ini, sebab kata sembunyikan sedekah tu. Sedekah sunat dituntut sembunyi. Adapun sedekah yang wajib macam zakat tu sunat nyatakan. Mudah-mudahan dapat memberi peringatan pada orang-orang yang lain yang belum keluarkan zakat tadi ni. Atau laki-laki tersebut sedekah tadi tersembunyikan sedekahnya, atau lelaki tersebut atau perempuan tersebut dapat berteduh di bawah yang arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, warajulun zakarallaha khalian fafadan ainahu. Yang ketujuh, laki-laki yang berzikir akan Allah dengan lidahnya ataupun hatinya, sedangkan sunyi-sunyi daripada manusia. Orang tak ada, malam dia bangkit seorang dia. Ataupun orang ada, tapi hatinya sunyi daripada yang lain, daripada Allah. Ingat pada Allah semata-mata, tak ingat yang lain dah. Ingat kepada azab Allah, ingat kepada keguruan kehebatan Allah, ingat kepada kebaikan Allah, tak ingat yang lain dah. Sunyi itu sama ada sunyi daripada manusia seorang dia, ataupun sunyi hatinya daripada ingatan yang lain, tumpu hati pada Allah semata-mata. Kemudian fafadan ainahu, maka mengalirlah oleh air matanya. Sebab apa? Sebab takut kepada azab Allah, atau sebab rindu kepada Allah. Maka laki tersebut atau perempuan tersebut dapat berteduh di bawah bayang arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis sebab rindu ataupun takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai orang zikir ni, dia cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Ketika Nabi belum menerima salat banyak 5 waktu, dinaikkan Nabi sampai kepada mustawa. Di situ Nabi dengar
suara qalam dok tulis segala-gala pengetahuan Allah di Lauhil Mahfuz tadi ni. Tiba-tiba Nabi melihat seorang lelaki yang duduk lenyap di dalam cahaya arasy. Cahaya arasy Allah. Laki-laki tersebut, ada satu orang duduk di dalam cahaya arasy Allah. Masa tu belum lagi Nabi terima sembahyang 5 waktu lagi. Tak terima lagi. Lagu tu Nabi tak terima. Lepas tu Nabi tengok lelaki itu, Nabi kata, siapa ini? Adakah malaikat? Nabi tanya, adakah malaikat lelaki tersebut? Kata dia, dijawab, tidak, bukan malaikat. Adakah Nabi? Nabi kata, dijawab oleh malaikatnya, bukan Nabi. Nabi kata, siapakah orang tersebut? Kemudian dijawab, haza rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bi zikrillah. Ratbun bi zikrillah. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Walam tasabba liwalidayhi faqat qattun. Kemudian dia jawab, laki-laki yang duduk di dalam cahaya arasy itu seorang laki-laki yang mana dalam dunia dulu lidahnya basah dengan zikrillah, basah dengan zikrillah, sedangkan hatinya bergantung dengan masjid. Bergantung dengan masjid, dia ingat kat masjid atau hebatnya, dan tak pernah dia maki hamun akan ibu bapaknya semasa hidup, walaupun sekali. Tak pernah nak kata maki hamun mak ibu bapa sekali pun tak pernah. Atau di antara kelebihannya orang-orang yang zikir, orang-orang zikir, kemudian hati sentiasa ingat kepada Allah dan tidak pernah dia mencerca maki hamun ibu bapanya walaupun sekali. Itu benda-benda perbuatan yang baik yang perlu kita ingat, yang perlu kita ambil perhatian berkenaan dengan tadi ni, dengan kita dengan ayah mak kita. Itu benda penting. Sebab berlaku di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ringkaslah. Kalau kita panjang mungkin panjang. Kita ringkas, iaitu berkenaan dengan sahabat Nabi, nama dia Al-Qabah. Al-Qabah ni nak muncak tak boleh. Punca dia sebab dia durhakakan ibu bapa dia, pentingkan isterinya lebih daripada ibunya. Cerita ringkas, zaman Nabi ibadat dia banyak, puasa banyak, sedekah banyak. Dia sakit. Bila sakit, isteri dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita suami nama Al-Qamah sedang nazam. Aku kehendak engkau ajak dia kalimah mengucap. Nabi hantar sahabat Nabi nama Ammar, Suhaib, Sina Bilal, pi rubah Al-Qamah tadi. Pi. Kemudian Nabi, sahabat Nabi 3 tadi ajak kalimah mengucap. Ajak kalimah mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pipi sampai rubah. Cerita ringkasnya, tiba-tiba tak boleh, lidahnya tak boleh kata, tak boleh mengucap. Kemudian mereka hantar utusan balik jumpa Nabi, cerita nak bagian-bagian, kata Al-Qamah nak mengucap tak boleh. Nak mengucap tak boleh. Lagu nak mengucap tak boleh. Kemudian Nabi kata, adakah baginya ada ibu bapa, salah seorang hidup, adakah daripada dua ibu bapanya masih hidup?
Dijawabkan bahawasanya mak dia adalah mak seorang tua dah. Kemudian kita ringkaslah. Nabi kata qala lin ada mak dia tua. Kemudian Nabi utuskan laki-laki berjumpa dengan mak dia tadi ni. Berjumpa dengan mak dia. Laki-laki itu pun datang jumpa dengan mak dia tadi ni, mak Alqamah. Cerita. Dia cerita bagian-bagian. Kita ringkaslah, cerita panjang-panjang lah. Itulah bila pipi tu mak dia ada. Ringkas ceritanya, dia cerita dia mai rumah Nabi. Nabi tanya sebab apa. Dia kata sebenarnya dia kata anakku ni dia, aku marah kat dia. Tu punca tadi ni. Aku marah kat dia. Kemudian baca ringkas pun tak boleh, baca pergi ikut cara dia juga. Tak sampai cerita dia. Kemudian macam tu kita balik. Nabi tanya, adakah daripada ibu bapaknya masih hidup? Dijawab, ya Rasulullah, ada mak dia sudah tua dah. Dan Nabi hantar utusan datang kepadanya tadi. Ceritalah bagian-bagian. Kata dengan mak dia, demi Allah, aku tebuskan bagi dirinya. Aku lebih mustahak datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak datang, dia kata aku lebih layak, mustahak datang kepada Nabi. Kemudian dia pun datang dengan bawa tungkat. Datang jumpa Nabi, dia beri salam kat Nabi, Nabi jawab salam. Dan Nabi kata, ayuhai mak Alqamah, adakah kamu benar akan daku? Jika kamu dusta, datang wahyi daripada Allah bagian-bagian. Nabi tanya, macam mana kamu dengan anak kamu ni? Kata dengan Alqamah, mak Alqamah, hai Rasulullah, dia ni anak yang banyak sembahyang, banyak puasa, banyak sedekah. Kemudian kata Nabi, apa hal kamu? Kata dia, hai Rasulullah, aku marah atasnya. Kata Nabi, sebab apa? Kata dia, sebab dia mementingkan atas aku akan isterinya dan dia durhaka akan daku. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya marah mak Alqamah ni menyebabkan tertegah lidahnya daripada mengucap 25 syahadah. Itulah punca dia. Kemudian macam tu punca dia. Kemudian kata Nabi, hai Bilal, pergilah kamu dan himpunkan oleh kamu akan kayu api yang banyak. Kamu pergi cari kayu api banyak-banyak, himpun depan ni. Kemudian kata mak dia, hai Rasulullah, apa kamu nak buat? Kata dia, aku nak bakar Alqamah di sini, di hadapan kau ni. Mak dia pun nak marah lah mula-mula tu, tapi bila Nabi kata nak bakar di sini, dia kesian pada anak balik. Kata mak Alqamah, hai Rasulullah, anak aku, kata dia, tak sampai hati
Kamu nak bakar dengan api di sini, depan-depan aku ni aku tak gambar. Kata dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhai ibu Alqamah, azabullah asyaddu wa abqa. Azab Allah lebih kuat dan lebih kekal daripada api di sini. Kalau kamu suka mengampun oleh Allah baginya, maka kamu maaflah. Maka kata dengan Nabi kita, demi Tuhan aku di tangannya, tidak memberi faedah Alqamah, sebab sembahyang dia, puasa dia, sedekah dia, selama engkau atasnya marah. Kalau kamu marah, sembahyang pun tak jadi, sedekah pun tak jadi, sembahyang tak jadi, sedekah pun tak jadi, puasa pun tak, Tuhan tak terima. Kata dengan kata Alqamah, hai Rasulullah, inni ushidullaha wa malaikatahu wa man hadarani minal muslimin, inni qad raditu an waladi Alqamah. Nabi kata mak Alqamah kata, sesungguhnya aku bersaksi akan Allah dan para malaikatnya dan orang yang hadir akan daku ini daripada semua orang Islam di sini, sesungguhnya aku telah maaf daripada anak aku Alqamah ni. Dia kata aku maaf dah ketika ini. Bila mak kata lagu tu, maka kata Nabi SAW, hai Bilal, kamu pergi tengok rumah Alqamah ni. Pergi tengok di rumah dia macam mana. Tengok macam mana. Adakah dia boleh mengucap ataupun tidak. Mudah-mudahan Nabi kata mak Alqamah ni bercakap yang barangkali mak Alqamah dia bercakap barang tidak dalam hati dia, mungkin cakap luar saja, dalam minta maaf juga. Kemudian Sayyidina Bilal pun pergi sampai rumah, maka dia dengar Alqamah daripada dalam bilik berkata, dapat mengucap dah la ilaha illallah. Maksudnya Bilal pun masuk dalam rumah, maka kata dengan Sayyidina Bilal, ayuhai semua yang ada, sesungguhnya marah mak Alqamah ni menyebabkan tertegah lidahnya daripada mengucap kalimah syahadah, dan sesungguhnya redanya lebih melepaskan lidahnya mengucap kalimah syahadah. Lepas tu barulah mati Alqamah pada hari itu. Kemudian Nabi datang dan Nabi menyuruh mandi dan suruh kapan, dan kemudian Nabi sembahyang atasnya. Kemudian Nabi sembahyang atasnya dan hadir jenazahnya. Kemudian Nabi duduk di atas tepi kuburnya. Nabi kata apa? Ya ma'saral muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu sarfan wala 'adlan illa ayyatuba ila Allah. Nabi kita bersabda, hai perhimpunan muhajirin dan ansar, sesiapa yang melebihkan isterinya atas ibunya, maka di atasnya laknat Allah dan laknat para malaikat dan manusia semua. Dan Tuhan tak terima daripadanya sembahyang wajibnya, sembahyang sunatnya, melainkan dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dan melainkan dia buat baik bagi ibu bapanya, bagi ibunya, dan menuntut redanya. Faridullah fi ridaha, marida Allah dan reda Allah, dan murka Allah di dalam murka Allah. Fansallallahu ay yuwaffiqana li ridahu wa ayujannibana sukhtahu innahu jawan karim raufur rahim. Kita musannif begitu. Mudah-mudahan Allah taufikkan kita mendapat redha Allah dan jauhkan kita perkembangan Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita kita panggil, kita kisah berkenaan dengan orang yang durhaka ibu bapa. Jadi itu sebagai penghujung nak cerita panjanglah. Kita sikit-sikitlah. Kita sikit-sikit berkenaan dengan masalah cukup dah secara ringkas. Oleh itu nak cerita berkenaan dengan rukun-rukun zikir ni panjanglah. Cuma langkah sedikit. Yang pertama sekali, zikir ni kita mula-mula kita nak kena banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab masalah cukup nak kita ringkas. Kita ringkas ni
kita ambil hak ujung sekali lah. Iaitulah kita baca sama-sama zikir At-Tahlil Ahmadiyah. Ahmadiyah yang mana 3 kali menyamai zikir la ilaha illallah pada awal Allah buat dunia sampai akhir dunia. 3 kali pun sudah memadai daripada zikir la ilaha illallah pada awal Allah buat dunia sampai akhir dunia. Cerita panjang, cukup panjang lah. Boleh ikut lah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Adalah anak ijazah zikir tersebut pada semua yang hadir pada hari ini. Pakat-pakat bacalah, buat amal tiap-tiap lepas sembahyang 3 kali. Atau zikir itu daripada zikir Tarekat Ahmadiyah. Pakat-pakat lah. Boleh macam mana? Boleh. Lewat lah. Lewat sikit. Kita baca doa sikit. Li hatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min al-afat. تقضي لنا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها الغايات من خلق حياتنا وعلى آله وصحبه كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم أصلنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء يسمع برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sudahi saya pohonkan maaf sekiranya terdapat